Macam kita punya pelajaran dalam tasawuf ni, ucap terima kasih. Barang kita jatuh, datang orang, dia tolong angkat, dia bagi kat kita, kita terima kasih lah. Bila kita tak lalu jalan tasawuf, terima kasih kita tu dia tersekat kepada orang di depan kita tu lah, yang tolong kita. Terima kasih lah pakcik, tolong angkat barang saya. Kalau dengan jalan tasawuf, dia asuh kita, terima kasih tu Allah dulu. Pakcik tu dia di belakang dia. Walaupun kita duk tengok muka pakcik tu kan, dia tolong angkat barang kat kita pun ambil barang, salam, terima kasih lah pakcik. Terima kasih tu Allah dulu. Sebab apa? Kita nampak pekerjaan Allah. Yang pakcik tadi dia tolong angkat barang tu, kerja Allah tu. Pakcik tu dia tak ada kuasa langsung nak datang tolong tadi. Sebenarnya dari segi hakikatnya, bahasa shortcutnya, Allah ya tu yang datang tolong angkat barang bagi kita tu Allah. Pakcik tadi tu tempat laluan saja. Tapi nak latih yang tu yang susah. Tu yang kena lalu jalan tasawuf. Kalau nak lalu jalan fiqah, dia tak boleh sampai. Kita terima kasih kita sampai kepada orang tu saja. Kita tengah tak ada duit, orang tu main bagi pinjam duit. Kita tak ada makanan, dia main hantar makanan. Terima kasihlah cik, terima kasihlah puan. Tapi setakat encik puan tu lah. Padahal Allah dulu sepatutnya. Dia mendahului Allah. Yang saya duk cakap ni saya pun tak sampai juga. Sebab kita dalam laluan kan. Dalam latihan. Dalam latihan tasawuf barulah kita akan sampai. Yang mak bapak kita duk jaga kita tu, terima kasihlah jaga saya daripada kecil ni. Sebenarnya Allah dulu. Sepatutnya kita ucap tu Allah dulu. Walaupun dia nampak macam sekaligus, kepada Allah pun dia, kepada mak bapak kita pun dia. Minta halal lah makan minum saya, minta halal tu Allah dulu sepatutnya. Jadi pelajaran tasawuf dia macam tu. Dia nak bagi kita Allah dahulu. Yang awalnya Allah. Terima kasih kita kepada Allah dulu. Pelajarannya. Jadi kita dalam pelajaran tu lah. Jadi orang yang tak peduli jalan tasawuf ni, dia kata cukuplah ilmu fiqh, ilmu usuluddin cukuplah, ilmu tauhid, tasawuf tak payahlah. Dia mungkin boleh mencapai maqam muslim, dan dia mungkin boleh capai maqam mukmin, tapi dia tak boleh nak sampai maqam muhsin. Muslim, mukmin, muhsin dalam hadis yang terkenal tu. Islam dia boleh sampai, iman dia boleh sampai, ihsan tak boleh sampai. Ihsan ni dia kena lalu jalan tasawuf. Rukun iman, rukun Islam, ihsan tak boleh sampai. Ihsan ni nak jadi muhsinin ni dia kena jalan tasawuf. Sambung lagi fadilat selawat. Ni nak menaikkan semangat kita supaya rajin selawat ni. Riwayat Abu Daud, bacalah selawat kepada aku, kerana sesungguhnya bacaan selawat kamu semua dapat sampai kepada aku di mana sahaja aku berada. Sama macam salam tadi kan. Saat kita ucap salam, macam dalam semayang kita lah, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas orang-orang soleh. Siapa jadi orang soleh, dia untung. Sentiasa dapat doa daripada orang. Setiap kali orang semayang, orang doa kat kita. Tapi kalau kita jadi orang soleh, riwayat Imam Tirmizi, tiadalah suatu kaum berada di sesuatu majlis di mana mereka tidaklah menyebut nama Allah, dan mereka tidak pula berselawat ke atas Nabi mereka, melainkan mereka pasti akan ditimpa padah. Padah ni kalau bukan di dunia, di akhirat lah. Dia buat apa-apa majlis pun, dia mesti ada nama Allah, mesti ada selawat. Maka jika Allah kehendaki, dia akan menyiksa mereka, atau jika dia kehendaki, dia akan mengampunkan mereka. Ikut suka Allah lah. Tapi dalam apa-apa majlis pun kenalah nama Allah pun ada, selawat pun ada. Tapi kalau majlis maksiat tak boleh lah. Kita dahului dengan doa. Majlis minum arak ke apa ke, kita jemput ustaz sekian-sekian bacakan doa. Dia pun baca doa semua kan. Ada bismillah dalam doa. Biasa kita memang ada selawat lah. Kita mula dengan selawat, tutup dengan selawat. Lepas tu dia buat majlis maksiat dia kan. Tak boleh lah yang tu. Itu tak kira. Riwayat Imam Ahmad Tabrani, tidaklah seseorang hamba berselawat kepada aku, melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya, sebanyak mana dia berselawat kepada aku. Maka berselawatlah sama ada sedikit ataupun banyak. Kita selawat 10 kali, malaikat pun 10 kali lah. Tapi Allah dia balas lebih. Dia balas kita sekali, Allah balas 10. Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kamu adalah hari Jumaat.
Pada hari tersebut Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari tersebut sangkakala ditiup dan hari kematian seluruh. Bila sangkakala tiup tu mati semualah hari itu. Dengan sebab itu banyakkanlah berselawat ke atas aku pada hari tersebut, hari Jumaat. Banyakkanlah selawat pada hari Jumaat ni, kerana selawat kamu ke atas aku diperlihatkan kepada aku. Kemudian seorang sahabat pun tanya, ya Rasulullah, macam mana mungkin selawat kami diperlihatkan kepada kamu sedangkan engkau telah jadi tulang belulang, dah mati dah nanti. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar telah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para nabi. Maksudnya para nabi ni tak pun lah, tak rosak lah para nabi. Riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, tidaklah seseorang pun yang memberikan salam kepada aku, ni salam tadi, selepas, termasuklah selepas mati kan, melainkan Allah mengembalikan rohku sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu. Nabi Muhammad dah wafat pun kita ucapkan salam sampai dia jawab pula. Jadi himpunan kelebihan selawat. Yang pertama dengan selawat ni, dalam selawat dia ada zikrullah. Sebab tu sebahagian orang dia melebihkan selawat. Kenapa selawat lebih pada zikrullah ni? Sebab dalam selawat pun dah ada zikrullah ni. Dua, dengan selawat ni dapat pahala. Sebab memang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat Quran tadi, Tuhan bagi tahu dia pun selawat kat Nabi, malaikat pun selawat kat Nabi, tiba-tiba kita tak mau. Kita pun diperintahkan selawat. Yang ketiga, sekali kita selawat, Tuhan balas 10 kali. Yang keempat, sekali selawat dapat 10 kebaikan. Yang kelima, orang yang rajin selawat ni dia akan rapat dengan Rasulullah pada hari akhirat, mudah dapat syafaat. Yang keenam, dihapuskan dosa, diangkat darjat. Yang ketujuh, para malaikat selawat ke atas orang yang berselawat. Yang ke-8, selawat kita sampai kat Nabi. Sambung pelajaran Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi kita belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni tuan-tuan, salah satunya tujuan kita nak singkap tabir, hijab. Kalau masih ingat, dulu kita belajar dalam kitab Mishkatul Anwar karangan Imam Ghazali juga, antara kita dengan Tuhan ni ada hijab. Setebal mana hijab dia kita tak tahu, sebanyak mana kita tak tahu. Dalam hadis yang sahih dia kata ada hijab. Dalam hadis yang tak kuat dia bagi jumlah 70,000 hijab. Jadi setebal mana, sebanyak mana tak tahu, tapi mungkinlah 70,000 hijab. Yang kita duk belajar pelajaran mengenal Tuhan, sebenarnya kita duk selak satu-satu hijab. Bila kita tak belajar ni, kita setakat berpada dengan ilmu fiqh, setakat nak mengaji, setakat nak naik haji, setakat nak berzikir saja, tak mau belajarlah ilmu mengenal Tuhan ni. Jadi hijab-hijab tu dia kuranglah nak singkap. Apabila kita belajar ilmu tasawuf, dulu kita mungkin duduk hijab yang nombor 20,000. Tapi bila kita belajar mengenal Tuhan, belajar sebenarnya kita singkap. Mungkin sekarang kita ada duduk nombor berapa depan-depan. Mungkin nombor 2,000, mungkin nombor 300, kita tak tahulah. Jadi yang kita belajar dulu, hijab yang sedemikian tebal ni, dia ni dipecah kepada tiga bahagian. Katakanlah ada 70,000 hijab, Imam Ghazali dia pecah 3 bahagian utama. Yang paling bawah sekali ni, orang ni hijab dengan gelap. Dia punya tabir-tabir tu gelap, hitam. Memang jauh daripada Tuhan. Hijab yang ke berapa puluh ribu tak tahu. Kemudian yang tengah-tengah ni, dia terhijab dengan kelam. Dia nampak sikit, gelap banyak, kelabu asap. Gelap pun dia, cerah pun ada juga sikit. Yang atas tadi masih terhijab juga dengan Allah, tapi dia dalam hijab dalam terang. Duduk dalam terang pun terhijab dah. Duduk dalam Islam pun masih terhijab juga lagi. Contoh nak menghampirkan kepada faham, orang kata, betul ke lah duduk dalam terang tak nampak lagi? Ya. Contohnya, kita bangun waktu pagi, kita nampak bulan. Matahari belum naik lagi, ada bulan atas kepala kita. Tapi bila matahari dah naik penuh lagi, bulan tu tak nampak lah. Padahal bulan duduk di situ lagi. Sebab dia dalam terang. Dalam terang pun kita terhijab, tak boleh nampak bulan. Macam itulah nak menghampirkan kepada faham. Jadi dulu sebelum kita belajar ilmu tasawuf, mungkin kita duduk hijab berapa puluh ribu tak tahu. Tapi sekarang mungkin kita duduk hijab nombor 70,000. Sebab kita semakin duduk selak. Semakin hari semakin selak, semakin hari semakin selak, satu dia makin dekat.
Sebab apa kita nak kena naikkan mahram kita ni, nak kena silap satu hijab ni? Kerana kedudukan kita di dunia ni dia menggambarkan kedudukan kita di akhirat. Di dunia ni kita duduk hijab yang nombor berapa? Dekat akhirat esok, yang itulah kedudukan kita. Kalau sekarang kita duduk dalam gelap, di akhirat esok ni dalam neraka, itulah kedudukan ni. Jadi kita katalah sekarang ni kita duduk di hijab nombor 1900, akhirat esok nombor 1900 itulah kedudukan kita. Walaupun masuk dalam syurga, dalam syurga ni dia banyak posisi dia, banyak kedudukan dia.